InsyaAllah kita berdoa mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan juga Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan ibadah haji. InsyaAllah, alhamdulillah, syukur sudah terbuka semula kan jalan-jalan untuk umrah dan haji. Sama-sama kita berdoa dan munajat, mudah-mudahan kita beroleh pergi ke sana secepat mungkin biiznillah ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perempuan, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah SWT, bersyukur kita pada Allah SWT pada malam ini kita dapat lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai fiqh wanita bersama dengan Magma. Dan pada malam ini ialah giliran saya dan insya-Allah saya akan membacakan sambungan daripada perbahasan kita pada pertemuan yang lalu. Saya telah membacakan beberapa tajuk daripada kitab koleksi Risalah An-Nur yang ditulis oleh Imam Badi'un Zaman Sa'id Nursi. Jadi sebelum ini saya sudah pun menceritakan sedikit sebanyak mengenai latar belakang penulisan buku ini serta latar belakang kepada penulis tersebut, yang mana kandungan buku ini sebenarnya amat sesuai untuk menguatkan lagi hati-hati kita, yang memantapkan akidah kita, mengukuhkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui bait-bait indah yang disusun oleh Imam Sa'id Nursi berdasarkan ilham-ilham, pengalaman dan ilmu yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Jadi insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan sambung daripada kitab Kalimah-Kalimah Kecil untuk kalimah yang kedua. Pada pertemuan yang lalu untuk kalimah yang pertama kita sudah pun membaca bahagian yang berkenaan dengan Bismillah. Ya, Bismillah, yang mana semua perkara dalam dunia ini melafazkan Bismillah, berzikir dengan Bismillah. Begitu jugalah kita sebagai manusia. Jadi untuk kalimah yang kedua ini tajuknya adalah mengenai Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Demikianlah tajuknya. Maksudnya mereka yang beriman dengan ghaib. Ya, cuba kita boleh baca dalam hati kita, alladzina, iaitu mereka, alladzina yu'minuna, iaitu orang-orang yang beriman. Kita nampak pada perkataan iman di situ, bil ghaibi. Bi itu maksudnya dengan. Al-ghaib itu ialah perkara-perkara ghaib. Jadi mereka yang beriman dengan perkara-perkara ghaib ni, ayat ini adalah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. InsyaAllah mempunyai kelebihan, kekuatan akidah yang luar biasa, dan insyaAllah kita akan baca dan telusuri bersama-sama pada malam ini. Jadi dalam iman itu, iaitu iman terhadap perkara ghaibnya yang Allah SWT telah nyatakan di dalam Al-Quran, di dalam hadisnya, dan telah pun dilakarkan. Yang paling asas iman pada ghaib itu ialah 6 perkara rukun iman. Bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, itu kan rukun Islam yang pertama kan. Dengan itu rasmilah kita memeluk agama Islam. Dan kemudian ada menunaikan solat, berzakat, haji. Jadi perkara-perkara ini, berpuasa di bulan Ramadan, 5 perkara itu adalah rukun Islam. Manakala perkara ghaib sebenarnya merujuk kepada rukun iman. Inilah dia alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi alhamdulillah hari ini insya-Allah kita akan baca bagaimanakah dalam beriman pada perkara ghaib itu terdapat kebahagiaan dan kenikmatan, terdapat kelazatan dan kerehatan yang amat besar. Okey, semua dapat masuk ya? Kalau ada yang tak dapat masuk, boleh bagi tahu saya. Kita teruskan lagi insya-Allah. Jadi macam mana kita nak rasakan kenikmatan, kelazatan dan kerehatan yang amat besar itu? Marilah sama-sama kita renungi mengenai hikayat perumpamaan yang diceritakan oleh Imam Badi'un Zaman Sa'id Nursi tentang beriman kepada ghaib. Jadi pada suatu waktu, saya baca daripada kitab Kalimah Kecil ni ya. Pada suatu waktu, 2 orang telah pergi mengembara untuk berseronok dan berniaga. Salah seorang daripada mereka yang mementingkan diri sendiri dan malang pergi menuju ke arah satu arah, manakala seorang lagi yang mengenali Allah dan bertuah menuju ke arah satu yang lain. Jadi ada 2 orang manusia. Seorang menuju ke arah kanan, seorang lagi ke arah kiri. Dan ada beza di antara kedua-dua orang ini. Orang yang pertama tadi yang menuju arah kiri, memilih hala kiri, dia adalah seorang yang mempunyai sifat mementingkan diri. Dia juga bersifat sombong dan juga dia mempunyai perasaan sangka buruk.
Dia banyak suuzon ni. Sikit-sikit dia fikir yang buruk-buruk. Jadi kita perhatikan apa yang akan terjadi pada mereka, pada kedua-dua orang ini. Jadi ingat ya, yang pertama orang yang memilih satu haluan ini, yang kiri, dia mementingkan diri. Kalau boleh semua nak dapat untuk diri dia, dia mempunyai sifat sombong dan dia bersangka buruk. Manakala orang yang memilih haluan yang kedua pula ialah seseorang yang mengenali Allah SWT. Mereka berdua ni sebenarnya bersahabat, ya, cuma mereka memilih haluan yang berbeza. Jadi orang yang kedua ni dia mengenali Allah dan dia sebenarnya dalam perjalanan perniagaannya itu dia sedang mencari kebenaran, dan dalam pada masa yang sama dia sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok ini adalah 3 ciri-ciri bagi orang yang kedua. Jadi apabila kedua-dua orang ini meneruskan memilih haluan dalam kehidupannya, iaitu perjalanan perniagaan dia, pengembaraan dia yang ingin berseronok tadi, berjalan-jalan tadi, bagi orang yang mempunyai 3 sifat buruk tadi, apa sahaja yang dia lihat, dia akan merasakan bahawa dia telah pergi ke negara yang teruk. Dia telah pergi ke negara yang banyak masalah. Itu adalah kerana sifat sombong yang ada pada dirinya. Jadi dia hanya risau pada diri sendiri, dia sentiasa bersangka buruk, maka sebagai balasan sifat bersangka buruk menurut pandangannya, dia telah terhumban ke negara yang teruk. Jadi mana pun dia pergi, dia akan rasa teruknya tempat ni, teruknya negara ni, teruknya negeri ni, teruknya. Demikianlah dia rasa teruk dan teruk. Mengapa? Kerana sebenarnya itu berpunca daripada sangka buruk dia dan juga berpunca daripada sifat sombong dan mementingkan diri sendiri. Okey, baik. Saya admitkan dulu. Okey, boleh masuk ya? Baik, saya teruskan lagi. Kemudian dia melihat bahawa di setiap tempat insan-insan lemah yang tidak berdaya. Nanti kita akan tengok apa akibat daripada orang yang mempunyai 3 sifat sombong, sangka buruk dan mementingkan diri tadi. Macam mana dia boleh rasa negara yang dia pergi itu teruk? Manakala orang yang baik tadi, yang beriman kepada Allah, yang mencari kebenaran dan yang beribadah kepada Allah, dia akan merasakan tempat-tempat yang dia ziarahi untuk mengembara, untuk melancong, untuk berniaga adalah negara yang amat indah. Walaupun tempat itu mungkin sama saja dengan tempat yang diziarahi oleh orang yang mempunyai sifat buruk tadi. Namun cara dia melihat benda atau tempat itu akan jadi berbeza dengan kawannya yang lain. Jadi kawan sahabat yang tadi mempunyai 3 sifat buruk tu, dia akan melihat setiap tempat yang dia pergi tu seolah-olah kemusnahan. Kemusnahan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim sehingga menyebabkan begitu ramai orang yang teraniaya. Jadi dia akan melihat seolah-olah di tempat-tempat yang dia pergi itu ramai orang menangis, menjadi anak-anak yatim yang ditinggalkan. Kan kalau kita kematian keluarga, ibu bapa, nenek, atuk kan, seolah-olah kematian itu meninggalkan keluarga yang lain menjadi anak yatim. Jadi semakin banyak kematian, tentulah di mana-mana kita melihat kematian. Dengan COVID-19 ni pun kita dah menyaksikan kematian di kanan, kiri, depan, belakang kita. Dan begitu ramai sekali yang terkorban untuk COVID ini. Jadi apabila mereka mati, mereka meninggal, tentulah ahli keluarga akan menangis. Jadi orang yang mempunyai 3 sifat buruk tadi, dia melihat bahawa dunia ini atau negara-negara tempat dia pergi penuh dengan anak-anak yatim yang menangis. Dan dia juga melihat bahawa kematian-kematian orang yang berada di tempat-tempat yang dia ziarahi tadi, tempat-tempat yang dia datang untuk mengembara itu tadi, penuh dengan jenazah yang mengerikan. Jadi setiap kematian tu dia rasa, jenazah, orang mati, takutnya. Dia jadi begitu. Jadi bagaimana bayangkan perasaan dia apabila melihat orang zalim menganiaya orang yang lemah, anak-anak yatim menangis ditinggalkan, jenazah-jenazah mati dan mengerikan, tentulah dia merasakan semua keadaan itu adalah sangat teruk. Jadi ke mana pun dia pergi, kalau kita mengembara di mana-mana pun di muka bumi ini, kita akan jumpa keadaan-keadaan ini, kita akan jumpa orang-orang yang mesti mati. Kerana dunia ini memang fitrahnya begitu, akan ada yang lahir dan ada yang mati. Tetapi kita tidaklah sampai melihat bahawa kematian itu seperti jenazah yang mengerikan dan orang-orang yang ditinggalkan itu seolah-olah anak-anak yatim yang menangis. Jadi orang ini akan merasa letih, penat, lelah.
Ya, melihat pemandangan-pemandangan di tempat-tempat yang dia ziarahi itu tadi. Akibatnya dia akhirnya memabukkan dirinya sendiri kerana baginya semua orang kelihatan seperti musuh dan orang asing. Jadi tadi dia melihat orang mati menderita, yang ditinggalkan menderita. Jadi mereka semua ini susah, semua ini bahaya, mereka semua ini sebab dia bersangka buruk kan. Dia ada sombong, dia sangka buruk, apa saja yang dilihatnya itu dia merasakan seolah-olah mengancam dirinya, membahayakan dirinya. Akhirnya dia merasa penat, dia merasa letih, dan untuk melupakan kepenatan, keletihan dan ketakutan itu, dia telah memabukkan dirinya supaya dia tidak lagi berfikir tentang perkara-perkara mengerikan yang dilihatnya sepanjang pengembaraannya. Baik. Jadi kita beralih pula kepada keadaan lelaki yang kedua. Ini yang baru masuk ya, tajuk kita hari ini ialah beriman kepada perkara ghaib. Dan Allah SWT menjanjikan bahawa bagi mereka yang beriman kepada perkara ghaib, orang-orang ini akan menemui keindahan dan juga kelazatan, kerehatan di dalam hidup ini. Meskipun kita sedang diuji dengan pelbagai ujian. Jadi mudah-mudahan tajuk ini bermanfaat, bersesuaian dengan situasi kita yang sedang diuji sebahagian daripada saudara kita akibat banjir yang tiba-tiba ini yang tidak disangka-sangka dan tidak diramal ini. Baik, tadi situasi lelaki pertama dengan 3 sifat buruk yang ada pada dirinya menatijahkan suasana yang dirasakan teruk sehingga dia memabukkan dirinya. Dan memabukkan diri itu sebenarnya memudaratkan kembali dirinya sendiri. Manakala lelaki yang kedua yang memilih haluan lain dan mempunyai sifat-sifat baik seperti beriman kepada Allah, mencari kebaikan dan kebenaran dan beribadah kepada Allah, bagi orang ini ke mana sahaja dia pergi, dia akan melihat bahawa negara-negara yang dilawatinya itu adalah indah. Bahkan dirasakan sebagai amat indah. Meskipun negara yang dilawati itu sama sahaja dengan lelaki yang pertama tadi. Jadi dia melihat bahawa setiap tempat yang dia pergi itu adalah ibarat kemeriahan yang menyeluruh. Dia nampak macam indahnya tempat ni, meriahnya kawasan ini. Dan dia rasa bahawa tempat-tempat tersebut mendatangkan kebaikan. Dia melihat kegembiraan, perayaan, majlis zikir di dalam juzbah, iaitu dalam keseronokan kegairahan berzikir. Kadang kalau kita berzikir ingat Allah tu kan kita rasa seronok sangat kan. Kita rasa nikmat sangat kan. Kita rasa terlupa segala masalah-masalah dalam hidup kita ini. Pejamkan mata, lafazkan subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Bayangkan maha suci Allah, bayangkan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, bayangkan betapa hebatnya Allah SWT ini menciptakan segalanya, akan terangkat segala kesedihan kita. Jadi rasa seronok. Dan di setiap penjuru yang dia lihat tu dia melihat sebagai kemeriahan. Kita suka kan suasana-suasana meriah, menggembirakan. Baginya semua orang yang dia lihat adalah seperti sahabat dan keluarga. Dia melihat kemeriahan pelepasan umum seolah-olah orang-orang yang ada di keliling dia yang ramai itu tadi seolah-olah orang-orang tentera yang baru habis latihan mereka. Mereka kembali ke kota merasa gembira kerana mereka baru saja habis latihan mereka, contohnya di kem-kem ketenteraan. Jadi segala bunyi-bunyi yang dia dengar itu dia rasa sebagai keindahan, seperti alunan muzik yang menghiburkan dan juga keseronokan yang diiringi dengan takbir dan tahlil. Begitulah nikmatnya dia melihat segala apa yang berlaku di sekelilingnya. Sedangkan orang pertama yang malang itu menderita dengan kesakitan diri sendiri dan kesakitan orang ramai. Orang yang bertuah itu pula berasa seronok dan gembira dengan kebahagiaan dirinya dan kebahagiaan orang ramai yang dilihatnya. Malah dia memperolehi satu perniagaan dengan cara yang baik. Lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman kepada Allah, bila dia melihat, kita akan cerita nanti kenapa dia boleh rasa bahagia walaupun dia menyaksikan perkara yang sama disaksikan oleh lelaki yang pertama tadi. Dia nampak juga banyaknya kematian, dia nampak juga keluarga-keluarga yang ditinggalkan seperti anak yatim. Dia juga melihat bagaimana orang-orang yang zalim menindas orang-orang yang lemah. Tetapi cara dia melihat itu jadi berbeza. Kenapa berbeza? Kerana dia melihat dengan iman. Dan nanti insya-Allah kita akan ceritakan macam mana melihat 3 perkara ini menjadi indah bagi orang yang beriman. Kunci dia ialah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman kepada perkara yang ghaib. Jadi
Apabila kedua-dua sahabat ni bersua, mereka bertemu. Tadi masing-masing memilih haluan masing-masing kan. Dan apabila mereka bertemu di suatu pertemuan, dia memahami keadaan sahabatnya itu. Jadi yang orang beriman ni tadi, dia melihat sahabat dia yang tidak beriman tadi dan dia berkata, dan sahabat orang yang tidak beriman tadi dah teruklah keadaannya kan, sebab dia dah stres ya, dia dah tertekan dengan segala yang dia lihat, dia rasa semuanya teruk. Jadi dia sudah memabukkan dirinya sehingga dirinya seperti orang-orang yang binasa. Jadi apa kata orang yang beriman tadi? Wahai sahabatku, nampaknya kamu sudah tidak waras. Keburukan-keburukan yang terdapat di dalam batinmu telah mengaburi pandangan zahirmu. Kerana itulah kamu menyangka bahawa ketawa itu tangisan. Rupa-rupanya perempuan, perkara yang dilihat sebagai tangisan itu adalah orang-orang yang sebenarnya sedang ketawa, orang sedang bergembira, tapi cara dia melihat tu dengan persepsi yang buruk. Kan dia bersangka buruk, dia sombong, dia mementingkan diri dia sendiri. Jadi bila dia tengok orang ketawa, dia tak rasa bahagia, bahkan dia melihat itu seperti tangisan yang menyakitkan. Perempuan perhatikan, kalau orang yang ada perasaan hasad dengki contohnya, kerana dirinya sombong, orang yang dengki selalunya dia ada sombong pada hatinya. Dia rasa dirinya bagus, dia rasa dirinya baik. Jadi apabila dia melihat ada orang lain mempunyai kelebihan, dia merasa tidak senang. Dan apabila orang yang mempunyai kelebihan itu dan memperoleh nikmat itu sedang berseronok dan bergembira, dia tidak gembira, tetapi dia merasa sakit melihat kegembiraan orang itu. Nampak kan? Contoh kan? Jadi sepatutnya orang lain sedang gembira, ketawa, kita pun ketawa dan gembira. Tetapi kerana sifat sombong, hasad dengki yang natijahnya datang pada sombong tadi, kita jadi sakit melihat orang ketawa. Tetapi orang ni tidak sedar, perempuan. Begitulah sebenarnya hakikat manusia ramai yang tidak sedar bahawa hasad dengki itu bermula daripada sifat sombong, sehingga sebenarnya hasad dengki itu akan menyakitkan dirinya sendiri, bukan menyakiti orang yang dihasadi, tetapi orang yang hasad itu sebenarnya dalam kesakitan. Inilah yang sebenarnya terjadi. Jadi itu adalah suatu keburukan di dalam batin ya perempuan, sebab hasad dan sombong ini duduknya di dalam hati, dalam batin kita itu. Akibatnya ia telah menyebabkan pandangan mata zahir kita ini pun menjadi celaru, menjadi keliru. Melihat kepada perkara-perkara, contohnya pelepasan itu rompakan dan rampasan. Contoh kan, dia melihat ada orang yang dilepas tentera-tentera yang baru habis latihan tentera kan, kemudian mereka kembali kepada ke bandar kerana gembira merayakan bahawa mereka sudah selesai latihan tentera mereka. Kan ada setengah negara dia wajib latihan tentera, jadi di Turki ada latihan tentera tersebut dan setahu saya di China pun ada juga kan. Jadi Indonesia tak wajib tapi ada dan agak ramai. Di Mesir wajib, satu keluarga mesti ada satu orang lelaki yang masuk latihan tentera. Bila mereka habis latihan tersebut, mereka rasa gembira. Jadi orang yang tidak baik ni tadi dia melihat tentera-tentera yang datang dengan gembira itu seolah-olah satu rompakan dan rampasan. Cara dipandang tu asyik terbalik. Kan? Jadi cuba perhatikanlah dalam hidup kita ni, mudah-mudahan jangan sampai kita melihat satu kebaikan buruk, satu keburukan jadi kebaikan. Na'udzubillah. Jadi apa pesan orang yang baik ni? Sucikanlah hatimu. Sucikanlah, bersihkanlah hati kita ini supaya tirai bermusibah itu hilang daripada pandanganmu dan kamu boleh melihat kebenaran. Jadi ini kerana tidak mungkin bagi negara yang dimiliki oleh raja yang terlalu adil, iaitu dunia kita ini, perempuan, hidup kita ini, kita siapa yang memiliki? Diri kita. Siapakah yang memiliki? Orang-orang yang berada di keliling kita. Siapakah sebenarnya pemilik yang sebenar? Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah itulah rajanya. Dan Allah itu adalah terlalu adil. Allah itu penyayang. Allah itu sentiasa mengutamakan hamba-Nya. Dan walaupun Allah itu berkuasa, tetapi Allah mementingkan peraturan dan pengasih ini dan negara yang begitu jelas. Jadi Allah ini sangat baik. Tak mungkinlah Allah berlaku tidak adil seperti mana yang disangka oleh lelaki yang tadi mempunyai 3 sifat buruk di dalam hatinya. Jadi orang yang malang itu apabila ditegur oleh sahabatnya, kan, sahabatnya kata tak mungkin kamu duduk dalam negara yang cacar merba, yang seperti kamu sangkakan itu, kerana sebenarnya negara mana pun dalam dunia ini milik Allah. Jadi sahabat itu pun sedar. Bila dia sedar, dia kata apa? Ya, saya menjadi tidak waras kerana selalu mabuk. Semoga Allah meridai kamu kerana kamu telah menyelamatkan saya daripada keadaan umpama neraka itu. Jadi sebenarnya orang yang stres, yang terlalu melihat bahawa dunia ini menyeksakan, ada sesuatu yang tidak kena dalam sudut pandang melihatnya.
Jadi insya-Allah kita cuba agar diri kita ini sentiasa dapat melihat dengan baik dan diri kita ini mudah-mudahan tidak akan tersalah sangka. Kalau kita tersalah sangka itu tentu datang daripada perkara-perkara buruk di dalam hati kita dan itulah yang disebut sebagai perkara-perkara ghaib mazmumah yang perlu kita bersihkan daripada hati kita. Jadi pesanan di sini apa dia? Ibaratnya Imam Sa'id Nursi berkata pada nafsunya sendiri. Jadi mari kita juga berbicara dengan nafsu kita. Wahai nafsuku, ketahuilah orang yang pertama itu ialah orang kafir ataupun orang yang fasik dan ghafil. Jadi orang pertama tadi yang melihat apa saja yang dia tengok, mana saja dia pergi, dia rasa semuanya negara-negara yang teruk. Sebenarnya pada dirinya itu ada kekufuran kepada Allah. Pada dirinya itu ada perbuatan fasik, ada ghafil iaitu lalai kepada Allah. Jadi pada pandangannya dia melihat dunia ni seolah-olah tempat dewan ratapan umum, tempat orang nak menangis-nangis sebab orang meninggal ke kan, orang menjadi anak yatim ke. Jadi semua makhluk bernyawa pula dianggap sebagai anak yatim yang menangis akibat tamparan kehilangan dan perpisahan. Haiwan dan manusia pula ialah makhluk-makhluk liar tidak bertuan yang dibinasakan oleh cakaran ajal. Jadi dia melihat kematian itu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang menyedihkan, ibarat suatu tamparan. Cakaran ajal, dia macam ajal yang datang dengan menyakitkan untuk mengambil keseronokan orang yang hidup itu. Sedangkan kita orang yang beriman, kita tidak melihat kematian itu sebagai sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang menghancurkan kehidupan kita. Tidak sama sekali. Dan orang yang tidak beriman ni tadi, dia melihat makhluk-makhluk besar seperti gunung ganang dan lautan ibarat jenazah-jenazah tidak bernyawa yang mengerikan. Dia melihat laut, dia boleh rasa ngeri. Dia tengok gunung, dahsyatnya gunung ni tinggi sangat, semuanya ngeri. Jadi apabila dia sentiasa melihat sesuatu itu membahayakan dirinya, mengancam nyawanya, dia akan rasa takut sepanjang masa. Sebab itu akibatnya ada orang-orang yang terlalu menggandakan perlindungan dirinya kerana takut mati. Kita sebagai orang yang beriman, bagi kita pula ialah kematian bukan pengakhiran segala-galanya. Kematian itu bukan kehancuran diri kita. Lain, beza kita. Kita tidak melihat kematian itu sebagai end of everything. Bahkan kematian itu sebenarnya bagi kita ialah satu peralihan daripada suatu kehidupan. Jadi sedarlah, Masya Allah, kita sebagai orang yang beriman supaya tirai bermusibah itu hilang daripada pandangan mata kita. Sebenarnya bila kita sedih, kita mula rasa tertekan, contohnya kita melihat segala yang berlaku di keliling kita itu adalah perkara-perkara yang menyakitkan kita, contohnya, mari kita lihat. Ada sesuatu yang tidak kena dalam batin kita. Ini kerana adalah tidak mungkin bagi negara yang dimiliki raja yang terlalu adil, iaitu Allah. Tidak mungkin dunia dimiliki oleh Allah ini yang sangat adil, yang sangat penyayang, yang sentiasa mengutamakan rakyat, berkuasa dan mementingkan peraturan, akan mendatangkan kezaliman-kezaliman itu tadi. Kezaliman apa? Yang kita sebut awal-awal tadi, mungkin ada yang baru masuk. Jadi ada 3 perkara yang menjadi perkara aspek-aspek isu-isu yang menekan jiwa orang yang tidak beriman. Jadi begitulah orang yang malang itu pun tersedar bahawa sebenarnya tak mungkin Allah yang Maha Adil itu sengaja membiarkan segala kesusahan dan juga kebinasaan yang ada di muka bumi ini berlaku jika tidak ada kebaikan di sebaliknya. Kenapa dia tidak boleh melihat kebaikan? Kerana dia sudah tidak waras akibat terlalu mabuk. Jadi inilah hakikatnya yang kita akan tengok satu persatu. Jadi Imam Sa'id Nursi berkata dengan hatinya tadi yang saya dah sebutkan kan, berbicara dengan nafsunya sendiri. Orang pertama tadi ada masalah, iaitu masalah dia kafir, fasik dan ghaflah. Jadi pada pandangannya satu dunia ni semua orang menangis. Jadi dia ratapan umum, buat satu dewan ni semua orang menangis. Jadi bagi dia pula semua makhluk bernyawa ialah anak yatim yang menangis kerana ditinggalkan. Sebab memanglah kita akan ada ahli keluarga yang akan meninggal. Jadi dia melihat yang ditinggalkan ni anak yatim, kasihan, malangnya begitu kan. Betapa sedihnya, kecewanya. Manakala haiwan dan manusia pula ialah makhluk liar yang tidak bertuan, yang dibinasakan oleh cakaran ajal. Kita tengok pula apa yang terbaliknya. Bagi orang yang beriman, seorang yang mukmin, dia sentiasa mengenali Allah SWT. Dia melihat segala sesuatu tu dia akan ingat Allah SWT.
Ini adalah ciptaan Allah, ini adalah kehendak Allah, ini adalah takdir Allah, ini adalah ketentuan Allah. Demikianlah kita melihat banjir yang berlaku sekarang ini. Sebagaimana kita sudah melihat bagaimana Allah tentukan tentang hadirnya wabak COVID ini, bukan yang pertama di dalam sejarah. Wabak memang tidak habis, tidak berhenti sekelip mata. Ia memang mengambil masa yang sangat lama. Jadi, tapi kita melihat ini adalah suatu kuasa Allah. Telah dinyatakan dalam hadis mengenai wabak, wujud sahabat-sahabat yang meninggal kerana wabak. Jadi bagi orang beriman, cara dia melihat pula ialah dunia ini ialah sebuah dewan zikir Ar-Rahman. Jadi apa saja yang berlaku sebenarnya adalah mengingatkan kita kepada Allah SWT. Kita melihat kegembiraan orang, kita nampak itu sebagai nikmat daripada Allah SWT. Kita melihat makhluk-makhluk yang seolah-olah disangka kita sebagai mati, tetapi sebenarnya mereka itu tidak mati. Batu pun tidak mati, pohon pun bukannya mati. Ia adalah tempat latihan bagi manusia dan haiwan. Jadi tidak ada yang melakukan kita. Ya, memang haiwan liar itu mungkin membahayakan. Contoh kan, harimau kan, mungkin membahayakan. Tetapi sebenarnya itu adalah tugas dia sebagai makhluk Allah. Dia menjalankan tugasnya sebagai haiwan liar untuk menjadi pemangsa kepada haiwan-haiwan lain. Benar kan? Jadi kita tidak akan merasa terlalu takut dengan harimau atau terlalu takut dengan makhluk-makhluk yang kelihatan liar, terlalu takut dengan gunung, takut dengan ombak, contoh dan lain sebagainya ya. Jadi cara kita melihat, oh Masya Allah, ini adalah makhluk Allah. Oh Masya Allah, gunung ini adalah gunung ciptaan Allah. Gunung Bromo yang meletup contohnya di Jawa Timur adalah atas ketaatan dia kepada perintah Allah yang berkehendakkan dia agar dia melontar, memuntahkan lavanya. Semua itu adalah kehendak Allah. Alhamdulillah, dengan peristiwa tersebut, begitu ramai manusia yang melafazkan zikrullah. Betul tak? Tadi saya dah sebut di awal sesi kita, bagaimana rakaman-rakaman video yang viral mengenai peristiwa letupan Gunung Merapi di Bromo itu yang sampai ke saya setakat ini, kebanyakannya melafazkan lafaz zikrullah. Jadi, ya Allah, ya Rabbi, ini yang terjadi, ya Allah, disebut ya Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah, ya Allah ampuni kami, astaghfirullah. Nampak tak? Jadi peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh makhluk-makhluk ini kerana mereka mentaati Allah, ada terkandung zikrullah di situ. Dia menjadikan kita mengingati Allah. Tsunami di Aceh satu ketika dulu, saya rasa perempuan semua masih ingat lagi kan, segar dalam ingatan video-video yang sampai rakamannya ke kita bagaimana mereka berlari-lari, ibu, kanak-kanak, nenek atau berlari-lari daripada hentaman ombak panas tsunami itu sambil menyebut apa? La ilaha illallah. Menjerit-jerit, menangis-nangis. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya Allah, selamatkan kami. La hawla wa la quwata illa billah. Macam-macam lafaz-lafaz zikir mengingati Allah. Nampak kan? Lihat kita orang yang beriman. Apabila kita melihat fenomena-fenomena alam ini, kita melihat dan kita merasai, kita menyedari bahawa ini ialah medan ujian bagi manusia dan jin. Dan sesungguhnya dengan peringatan-peringatan ini akan mendekatkan kita mengingati Allah dengan zikir-zikirnya. Jadi saya kembali kepada cerita bagaimana lelaki yang pertama yang kafir, yang ghaflah fasik ini, dia melihat seolah-olah semua kematian manusia dan binatang adalah sebagai suatu jenazah yang mengerikan. Dan dia takut tengok haiwan kesayangan mati pun, dia menangis-nangis macam seolah-olah kiamat dah dunia ni, berakhir dah segala-galanya. Bagi orang yang beriman, tidak sama sekali. Kematian siapa pun yang hampir dengan dirinya, dia melihat semua kematian manusia dan binatang ialah pelepasan. Pelepasan apa? Maksudnya boarding pass, melepasi dunia ini, dia beralih ke alam barzakh. Dan beralih ke alam barzakh bukan beralih ke neraka. InsyaAllah bagi orang yang beriman, ada kenikmatan yang Allah janjikan di alam barzakh. Rawdatun min riyadil jannah. Memperolehi taman daripada taman-taman syurga yang kelak akan dirasai di akhirat, dapat dirasai sebahagiannya di dalam alam barzakh. InsyaAllah kita orang yang beriman, kita bersangka baik, Allah akan ampunkan dosa kita di masa lalu. Sebab Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Perempuan, kita tahu kita memang banyak dosa, saya pun banyak dosa. Kalau dikenang dosa itu, dihitung antara dosa dan pahala, habislah, tak dapatlah masuk ke syurga. Tetapi kita tahu, Allah dah bagi tahu kamu masuk syurga bukan kerana amalan kamu, tetapi kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah tugas kita sebagai orang yang beriman? Kita minta rahmat Allah. Minta, tidak ada masalah, tidak ada halangan, tidak ada cukai pun untuk memohon, ya Allah, rahmatilah kami ya Allah.
anugerahkanlah kami keampunan-Mu ya Allah, berilah kami peluang untuk memperolehi syurga-Mu ya Allah. Tidak ada larangan sama sekali untuk memohon rahmat daripada Allah SWT. Semua kelahiran haiwan dan manusia ialah kedatangan mereka untuk menjadi tentera dan memulakan tugas. Bagi kita orang beriman, bila lahirnya insan-insan baru, lahirnya haiwan-haiwan baru, kita nampak itu sebagai suatu tugas. Lahirlah sekarang Khalifatullah. Benar, selalu kita sebut kan, bila ada kelahiran baru kita kata telah lahir mujahid baru ya, ke muka bumi ini. Kerana apa kita sebut begitu? Sebab kita tahu dia lahir ni akan berjuang. Maka kita semua ni yang hadir pada malam ini, yang di luar sana, kita semua adalah sebenarnya tentera-tentera Allah dan kita sedang bertugas di atas muka bumi ini. Jadi kita rasa kegembiraan dengan hadirnya insan-insan baru, bayi-bayi baru, anak baru, cucu baru, anak saudara baru dan lain sebagainya. Tapi kita seimbangkan kegembiraan dan kesyukuran kita dengan peringatan juga bahawa lahirnya ini bersama dengan amanah selaku tentera Allah yang akan memulakan tugas. Berbeza dengan orang yang tidak beriman tadi. Dia hanya gembira pada kelahiran tetapi dia sedih dan juga kecewa dengan kematian. Tetapi bagi kita tidak, kedua-duanya adalah seimbang. Nampak? Kematian manusia binatang ialah pelepasan, kelahiran pula ialah kedatangan menjalankan tugas sebagai seorang tentera. Jadi semua makhluk bernyawa masing-masing ialah tentera yang bertugas dan bergembira dan pegawai yang istiqamah dan redha. Kan? Jadi kita ni memang bertugas. Ya. Jadi apa saja yang kita lihat adalah dalam skop-skop tugas kita. Allah hantarkan masing-masing di tempat masing-masing kan. Puan Lim di Melaka dan Puan Iliana masing-masing di negeri masing-masing, saya di Selangor. Jadi semua kita sedang bertugas dan semua kita melaksanakan tugas kita dengan gembira. Jadilah seorang pegawai yang istiqamah dan redha. Istiqamah di atas jalan Allah. Teruskan tugas-tugas wajib kita yang fardu ain, fardu kifayah. Dan kita minta Allah kekalkan kita di atas jalan yang benar dan kita kena sentiasa redha dengan apa yang berlaku adalah takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali kita redha, kita akan beroleh ganjaran kesabaran dan juga keredaan kita menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya itu akan memantapkan lagi iman kita, iaitu rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Jadi ibaratnya semua suara adalah sama, ada zikir dan tasbih pada permulaan tugas atau kesyukuran dan kegembiraan kerana selesainya tugas. Jadi kalau kita dengar suara-suara hiruk pikuk kan di tempat-tempat yang kita lawati tadi kan, cerita ni kan pergi mengembara dan juga berniaga. Jadi kita melawat pelbagai tempat. Tentu ada tempat yang riuh rendah kan, hiruk pikuk. Kita melihat riuh rendah itu sebagai suatu tanda kesyukuran dan kegembiraan kerana mereka selesai tugas. Ataupun kalau kita terdengar alunan-alunan bunyi muzik-muzik yang indah, kita rasakan itu sebagai kegembiraan melaksanakan tugas tersebut. Jadi tidak ada rasa stres. Tidak sama dengan pandangan orang yang pertama tadi. Jadi pada pandangan mukmin itu, setiap maujudat, iaitu setiap perkara yang wujud dalam kehidupan ini adalah ibarat pelayan yang mesra, ibarat petugas yang rapat, dan ibarat sebuah kitab yang menarik. Maksudnya kalau kita perhatikan perempuan, apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini seolah-olah kitab yang hidup. Kita tengok beberapa hari yang lalu hanya hujan sedikit. Tiba-tiba hujan tidak berhenti selama hampir 2 hari. Tiba-tiba banjir yang sangat dahsyat. Kan? Jadi semua itu kalau kita susun, dia akan menjadi suatu skrip yang tertulis di dalam kitab. Sebab itu kita katakan segala yang wujud di dalam alam ini adalah seperti sebuah kitab yang menarik asalkan kita membacanya. Jika kita tidak membacanya, maka perkara itu semua akan berlalu begitu saja tanpa apa-apa nilai pun pada hati kita. Jadi di sini kita sedar adanya dua hakikat antara iman, iaitu orang adalah ibarat membawa sebiji benih pohon tuba di syurga kelak. Jadi kalau kita ada iman, kita akan melihat segala yang berlaku dalam kehidupan kita ini dari sudut al-iman bil ghaib. Alladina yu'minuna bil ghaibi. Maka dia menjadi seperti sebiji benih pohon tuba syurga. Bukankah dengan rasa iman itu kita akan menjadi sabar? Dan bukankah dengan iman itu kita akan melihat perkara yang ada berlaku semua ini pasti dengan hikmah yang Allah kehendaki? Maka perasaan-perasaan itu akan menjadi seperti ibarat benih di pohon tuba di dalam syurga kelak yang bakal kita huni insya-Allah ta'ala. Manakala orang yang hatinya mempunyai kufur, dan kufur itu tadi dalam 3 bentuk: sombong,
bersangka buruk dan mementingkan diri sendiri, dia akan ibarat menyembunyikan sebiji benih pohon zakum neraka. 3 sifat ini kalau ada di dalam hati, dia adalah ibarat satu biji benih yang mengundang dosa, dan pohon benih ini kelak akan tumbuh sebagai zakum di dalam neraka. Ini adalah satu perumpamaan. Ya, perbezaan antara orang yang beriman dan orang yang kufur. Jadi hakikatnya keselamatan dan keamanan hanya terdapat dalam Islam dan keimanan. Betul tak perempuan? Kita tengok Islam, cara Islam melihat suatu musibah, Islam ada sudut pandangan dia. Bagaimana Islam melihat wabak, Islam ada solusi dan juga cara kita berurusan apabila dalam keadaan wabak. Bagaimana Islam melihat musibah, contohnya kemalangan, kita ada kaedah-kaedah bagaimana kita berdoa memohon perlindungan Allah daripada mudarat-mudarat yang akan merosakkan kehidupan kita, agama kita, harta kita dan lain sebagainya. Semuanya ada kaedah-kaedah dia, ada doa-doanya, ada tips-tipsnya. Jadi di situ kita akan merasa selamat. Meskipun kita diuji dengan ujian yang seberat mana pun, tetap kita akan ada keyakinan, ya Allah, ada ini segalanya, ini semuanya Engkau ambil dariku, ya Allah. Golongkanlah aku di kalangan orang-orang yang sabar, orang-orang yang Engkau anugerahkan pahala yang tiada kesudahannya, dan masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Lalu kita ada ketabahan di situ. Sebab kita tahu Allah SWT sebut dalam Al-Quran berkali-kali dalam pelbagai tempat. Antaranya ialah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan diganjarkan orang-orang yang sabar itu dengan pahala yang tiada hisab. Ya Allah, perempuan tiada hisab di akhirat kelak. Macam mana nak dapat macam tu? Kita ni takutlah kalau kena hisab kan. Dengan dosa pahala kita takut. Tetapi orang yang sabar ini Allah permudahkan dia tanpa hisab. Kerana nak sabar itu susah. Tetapi dengan pandangan iman, insya-Allah dia akan membantu kita untuk beroleh kesabaran. Jadi hendaklah kita sentiasa mengucapkan, ni satu kaedah untuk kita dapat sabar juga sebenarnya. Apabila berlaku sesuatu, melihat sesuatu, marilah sama-sama lafazkan alhamdulillahi ala dinil Islam wa kamalil iman. Puji syukur kepada Allah di atas agama Islam yang Kau anugerahkan kepada kami dan kesempurnaan iman. Ya, perempuan tentu dah lebih merasailah dan lebih menikmati ya agama Islam ini, bagaimana bezanya sebelum kita beragama Islam dan sekarang setelah beragama Islam. Perempuan dapat rasakan nikmat keimanan itu, kamalil iman, maksudnya kesempurnaan iman. Jangan iman sikit-sikit celup-celup je. Tak, kita minta Allah bagi kita kekuatan iman. InsyaAllah ya, kekuatan iman yang Allah anugerahkan itu kelak bakal menjadi bekalan yang paling berharga di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan dia akan menjadi asbab modal untuk kita beroleh rahmat, beroleh pengampunan dan juga syafaat Rasulullah SAW sehingga kita kelak beroleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah perkongsian yang dapat kita nikmati bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikan yang dapat kita manfaatkan bagi meningkatkan lagi tahap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bacaan tajuk ini tadi juga akan memberikan kita panduan bagaimana cara kita melihat ujian-ujian yang sedang Allah timpakan kepada umat manusia di muka bumi ini, bahawa sesungguhnya di sebalik ujian tersebut ada hikmah besar, ya, ada kebahagiaan sebenarnya, ada kenikmatan yang ingin Allah titipkan ke dalam hati-hati kita. Baik, bagi kita yang mungkin terselamat daripada musibah banjir ini, tentu juga ada tanggungjawab kita yang Allah akan uji, dan Allah akan lihat adakah kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai saudara seagama dan membantu sahabat-sahabat kita yang sedang diuji, dan janganlah sampai kita mementingkan diri sendiri. Jadi dengan cara itu kita akan rasa tenang, kita akan rasa kita turut sama dalam membantu menangani apa yang sedang berlaku sekarang ini, kerana kita tidak mementingkan diri kita. InsyaAllah kita akan cuba lengkapkan hati kita dengan bekalan-bekalan keimanan seperti yang telah diberikan panduan sebentar tadi, ya, dan kita dijauhkan daripada sifat-sifat kemungkaran dan juga kefasikan seperti yang berlaku kepada lelaki pertama tadi yang memilih haluan yang salah, haluan yang susah,
sehingga merasakan segala yang ada di sekelilingnya adalah suatu penderitaan. Jadi itu saja dan kita boleh buka untuk sesi soal dan jawab sekiranya ada. Saya tutup dulu rakaman. Ya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.